Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita pada hari ini. Sesungguhnya pada yang mulia ini kita dipertemukan kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menimba ilmu. Kami memohon inayah dan taufik-Mu kerana-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami sesungguhnya, supaya kami dapat mengisi ilmu dan juga pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan juga negara. Jadi video pada kali ini saya ingin membawa anda semua kepada modul keluarga sakinah, iaitu modul 3, iaitu pra-keibubapaan. Itu dalam kehamilan, dan di dalam buku MKS ini, iaitu saya akan membawa anda program yang kedua, iaitu persediaan mental. Jadi objektif bagi program ini adalah untuk memahami tanggungjawab masing-masing sebagai suami isteri. Dia terdapat 5 aktiviti yang perlu diterangkan dalam program ini. Dan yang pertamanya adalah memahami psikologi perubahan fizikal dan emosi isteri ketika hamil. Jadi punca perubahan emosi ibu tu yang mengandung, bagi kebanyakan wanita yang hamil ni, dia mendapat perkabaran bahawa mereka berbadan dua juga boleh menjadi pengalaman yang memberikan tekanan. Dalam keadaan ini anda semua akan berasa seperti hilang kawalan atau tidak mempunyai sumber dan juga sokongan yang mencukupi untuk menguruskan apa yang bakal anda lalui sepanjang tempoh kehamilan. Jadi antara punca tekanan biasanya bagi setiap wanita yang mengandung ni, dia adalah anda mungkin berdepan dengan ketidakselesaan semasa tempoh kehamilan, seperti mabuk pagi, keletihan, sembelit ataupun sakit belakang. Jadi perubahan hormon mengakibatkan perubahan emosi. Jadi mood tu dia jadi swing sikit lah, menjadikan tekanan lebih sukar diatasi. Kerisauan tentang apa yang dijangkakan semasa proses kelahiran dan juga bagaimana untuk menjaga bayi. Dan juga jika anda bekerja, bimbang untuk uruskan tugasan kerja dan persiapan untuk mengambil cuti bersalin. Kemudian risau tentang makanan, minuman yang diambil tu mungkin beri kesan kepada bayi. Jadi perkara-perkara lain yang boleh menjejaskan emosi semasa ibu mengandung, dia termasuklah menunggu keputusan peperiksaan pengalaman kehamilan lepas, seperti keguguran atau kematian bayi, kehamilan mengejut yang tak dirancang, berdepan dengan perubahan fizikal semasa mengandung, dan komplikasi kehamilan, menjadi ibu bapa atau risau tentang bagaimana untuk menghadapi masalah dalam hubungan dengan pasangan ataupun keluarga. Jadi masalah kewangan, kehilangan atau bertukar pekerjaan dan sebagainya. Jadi kesedihan seperti kematian ahli keluarga dan juga masalah kesihatan ni, kemurungan ataupun penyakit mental. Jika anda semua mengalami lebih daripada satu yang disenaraikan tadi, yang saya beritahu tadi, dia bermakna anda sedang berdepan dengan tekanan yang banyak. Jadi itu aktiviti yang pertama. Dan aktiviti seterusnya adalah aktiviti yang kedua, iaitu elak isteri yang hamil tu daripada tekanan emosi. Jadi kaedah untuk menguruskan emosi ni, emosi yang tidak stabil ni ketika hamil, adalah sering ingatkan diri bahawa kehamilan adalah rezeki dan amanah daripada Allah. Jadi sebagai bakal ibu, anda perlu belajar menerima dengan terbuka. Lepas tu, rehatkan diri dan fikiran dengan sepenuhnya. Jangan bebankan diri dengan tugasan tertentu sebelum melahirkan anak. Kemudian perasaan runsing juga akan berkurangan jika hubungan dengan pasangan lebih baik. Hubungan tu dia umpama jaminan lah pasangan anda untuk isteri, dan isteri juga tidak berseorangan ketika menghadapi cabaran mengandung. Kemudian wujudkan sistem sokongan seperti sebelum dan selepas bayi dilahirkan. Ada juga ibu bapa yang hamil, ada juga ibu hamil tanpa suami di sisi. Kemudian tidak salah jika dilakukan sesuatu yang boleh membuatkan rasa gembira, misalnya menghabiskan waktu berkualiti bersama pasangan atau waktu
bersendiri seperti menikmati urutan dan juga menonton wayang bersama teman baik. Jadi sebarang kebimbangan bersama teman baik ni ia bukan saja meringankan beban masalah, malah dapat menghilangkan seketika tekanan. Kemudian pengurusan tekanan juga penting daripada membiarkan ia membebankan perasaan dan juga emosi. Selain itu, pastikan mendapat waktu tidur yang cukup, makan yang teratur, serta melakukan senaman ringan untuk mengeluarkan peluh. Jadi aktiviti yang ketiga pula adalah memberi motivasi diri. Jadi sewaktu hamil tu ada kalanya isteri ni dia bermain dengan emosi tau. Jadi suami tu dia hendaklah luangkan masa dia, beri peluang untuk isteri meluahkan rasa, serta menjadikan diri itu sebagai pendengar yang setia. Suami perlu memainkan peranan yang memberi kata-kata motivasi agar isteri itu lebih positif sepanjang kehamilan dan terus kuat berhadapan dengan semua dugaan semasa hamil. Jadi dengan motivasi dan cadangan yang diberikan oleh suami kepada isteri ni boleh membuatkan isteri tu menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Dan aktiviti yang keempat adalah menerangkan kelebihan dan juga keistimewaan isteri yang hamil. Jadi terdapat beberapa keistimewaan wanita hamil ni. Masa isteri hamil tu memang wanita ni dia akan ada sistem yang teruk lah, macam sakit-sakit badan, perubahan mood. Perempuan biasalah, sekejap je mood dia bertukar kepada, kadang-kadang diri dia sendiri pun dia tak tahu apa punca. Seterusnya tidak seaktif sebelum jadi sebelum seperti sebelumnya. Jadi wanita tu, yang pertamanya wanita tu bila dia senggugut dia akan hilang rasa senggugut tu. Yang kedua, dia mengurangkan risiko penyakit kanser, contohnya kanser payudara, kanser ovari, yang berkaitan dengan lain-lain lah. Manakala yang ketiga pula, jantung yang lebih kuat. Kenapa? Sebab dengan adanya rembesan hormon dalam badan wanita hamil ni boleh membantu mengurangkan tekanan jantung. Dengan keistimewaan wanita hamil ini boleh menjadikan wanita rasa yakin, rasa cantik, dan rasa lebih gembira. Yang terakhir, aktiviti yang kelima adalah membentuk mental anak tu dari dalam alam rahim lagi. Jadi masa mendidik anak dimulai semenjak masa kehamilan tu lah hingga proses lahir. Jadi proses mendidik anak ni dia secara tidak langsung, seorang ibu tu mendoakan anak agar sihat hingga masa bersalin. Seorang ibu tu menjaga kehamilan dengan makan makanan yang mengandungi nutrisi yang baik, serta halal. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajipan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian memperdengarkan tilawah atau muzik-muzik klasik. Kalau anak tu berumur 4 bulan tu, maka mulailah perdengarkan dengan alunan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun selawat. Selain tu, muzik klasik juga dipercayai dapat mengasah otak kanan anak. Negara yang seterusnya adalah keadaan emosional seorang ibu tu selama masa mengandung tu menjadi sangat penting kerana memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan janin. Jadi seorang ibu yang mengalami kecemasan atau depresi ataupun emosi dapat mengganggu mengganggu aliran darah ke kandungan sehingga pernafasan janin tu tersumbat. Okey, diharap modul yang ketiga ini iaitu persediaan mental ni dapat memberi manfaat lah kepada siapa juga yang mendengar dan ataupun membaca, dan boleh dijadikan sebagai rujukan lah di dalam kehidupan. Apa yang penting, isi kandungan yang perlu dihayati, lepas tu diamalkan dalam kehidupan seharian. Dan dalam modul ni kalau ada kesilapan saya ingin memohon kemaafan. Jadi sekiranya anda semua ingin mendengar penerangan yang selanjutnya, ikutilah video saya di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.